Okay, Assalamualaikum dan selamat malam kepada staf dan rakan-rakan. Terima kasih kerana hadir ke tujuan saya buat meeting pada kali ini untuk membuat penambahbaikan untuk syarikat kita iaitu Crunchy Dishes. Sebagaimana yang dah tahu, negara kita telah dilanda oleh wabak penyakit COVID-19. Okay, oleh sebab itu banyak syarikat telah mengalami kerugian yang mendadak. So hari ni saya nak cerita sikit pasal tentang syarikat iaitu keuntungan dan kerugian yang kita alami. Okay, kat sini saya ada catat tentang rekod jualan pada 3 tahun lepas, iaitu pada 2018 kita telah berjaya menjual sebanyak 300 balang dalam sebulan, iaitu bersama RM3,000, bersamaan RM54,000 setahun. Okay, pada tahun 2018 seterusnya kita berjaya menjual sebanyak sebulan dalam 250 balang, iaitu bersamaan 2,500 dalam sebulan, bersamaan 45,000 setahun. Okay, pada tahun ini 2020 kita mengalami kerugian yang mendadak lah, iaitu kita hanya berjaya menjual sebanyak 80 balang. Kita jual pada harga yang kita telah diskaun, iaitu pada RM13 sebalang, berbanding sebelum ni kita jual RM15. Okay, itu kita mendapat untung sebanyak RM12,480. Silap, makasih, bukan untung, itu kerugian lah. Kita mendapat hanya berjaya mendapat sebanyak RM12,480 dalam sebulan. Okay, tujuan saya buat meeting ni untuk mendengar pendapat dan idea daripada kita dan staf yang ada untuk menjana semula pendapatan dan menaikkan keuntungan kita semula. Okay, kita boleh mulakan dengan staf kita. Ya, Assalamualaikum kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, hari ini saya ingin membentangkan sebuah sikit idea untuk pemasaran produk yang lebih efektif. Okey, sejak kebelakangan ini kita semua telah tahu negara kita ni mengalami penurunan wabak COVID-19 dan sekaligus mengakibatkan penjualan produk kita iaitu Crunchy Dishes ni terjejas dan mengalami kerugian yang agak besar. Okey, oleh sebab itu saya mempunyai cara untuk memasarkan produk kita dengan lebih efektif. Okey, di sini cara yang pertama ialah kita boleh jual produk kita melalui Facebook Live. Di mana sebelum ni kita hanya mempromosikan melalui post sahaja, tetapi apa yang saya lihat menggunakan platform FB Live ni lebih efektif kerana dapat menarik minat pelanggan di mana-mana mereka berada. Sebagai contoh, kalau mereka berada di rumah maupun di luar, mereka boleh tengok live kita dengan lebih mudah. Okay, yang paling penting sekali, maklumat yang kita memberikan kepada customer tu dengan jelas. Okey, seterusnya kita perlu mengumumkan awal di Facebook mengenai siaran live kita terlebih dahulu sebelum kita membuat siaran langsung di Facebook. Okey, cara yang kedua ialah daftar perniagaan kita di Google secara percuma dengan Google My Business. Okey, Google My Business ni dia adalah servis percuma yang membantu kita menguruskan profil di Google. Setiap perniagaan mesti mempunyai profil bisnes di Google bagi memudahkan periklanan produk kita. Jika kita mendaftar untuk profil bisnes di Google, bisnes kita akan terpapar di Google Map dan juga Google Search. Ini pula, ini adalah platform yang ramai orang guna bagi mencari maklumat dan sesuatu perkara. Okey, seterusnya kita juga boleh berkongsi dan mempromosikan agar pelanggan tetap ada dan boleh menarik pelanggan yang baru untuk membeli produk kita. Okey, sebab yang seterusnya kita boleh gunakan Instagram sebagai platform branding. Okey, ini disebabkan platform ini paling banyak digunakan oleh rakyat Malaysia. Kita boleh mempost gambar dan video yang menarik bagi meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam bisnes kita. Selain itu, Instagram Story merupakan trend yang amat popular kerana setiap pengguna mestilah melihat Instagram terlebih dahulu sebelum menggunakan platform lain. Okay, yang seterusnya kita boleh menggunakan IGTV iaitu video yang mempunyai minit yang lebih lama untuk mempromosikan produk kita. So orang boleh tengok video kita banyak kali dan boleh meyakinkan mereka dengan produk kita yang untuk belilah. Okey, yang cara yang terakhir ialah kita boleh post sekarang mungkin dalam media sosial. Kita tahu dalam situasi pandemik ini ramai pengguna meluangkan masa dengan media sosial lebih kerap oleh disebabkan arahan kerajaan untuk kita duduk semua di rumah. So dengan adanya media sosial kita boleh promote kita punya
kita punya periklanan bagi memastikan orang beli produk kita. Okay, itulah terpaksa dari segi cara untuk mempromosikan akibat pandemik ni. Okay, terima kasih Aiman. Okay, pendapat saya cadangan Aiman tu honest dan bagus kerana Facebook dan Instagram merupakan platform yang terbaik untuk kita mempromosikan kerana Instagram merupakan aplikasi yang paling banyak digunakan oleh orang pada masa kini lah. So kita dapat promote barang kita melalui yang Aiman cakap tadi, IG story, IG dan Facebook live, disebabkan pada musim kini kan kita tidak dapat berjumpa orang secara depan-depan disebabkan oleh COVID. So platform seperti Facebook live dan IG live itu dapat membantu kita untuk mempromosikan barang kita. Okay, terima kasih Aiman. Okay, kita teruskan dengan staff seterusnya. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, sebabkan penularan wabak COVID-19 sekarang, so pada pendapat saya untuk penambahbaikan pada syarikat kita untuk Kancilicious, kita boleh membuat penambahbaikan dari segi perisa. Okay, seperti yang kita tahu, syarikat Kancilicious hanya mengeluarkan satu perisa saja, iaitu coklat. Jadi saya memberi pendapat untuk menambah 3 jenis perisa lagi, iaitu white chocolate, matcha dan strawberry. Dengan penambahan beberapa jenis perisa tersebut, ia akan menarik minat pelanggan untuk mencuba perisa baru tersebut, memandangkan tiada lagi syarikat yang membuat pelbagai jenis perisa. Okay, pada pendapat saya, kalau kita tambah lagi perisa-perisa yang saya sebut tadi, orang akan macam berfikir untuk mencuba kita punya Kancilicious sebab tak ada lagi pasaran-pasaran luar ataupun syarikat-syarikat lain yang mengeluarkan produk Kancilicious ni dengan topping yang dengan keadaan perisa yang berbeza-beza. So saya rasa dengan penambahan perisa ni orang akan berebut-rebut untuk mencuba dan secara automatik akan menambahkan sale kita pada tahun ni. Okay, terima kasih Syafina. Okay, pendapat saya sangat bagus juga kerana syarikat kita hanya mengeluarkan satu perisa, iaitu perisa untuk Chocoja. So kalau kita menambah lagi perisa, ini akan menarik lagi minat pelanggan untuk membeli produk. Okay, terima kasih Syafina. Okay, kita teruskan dengan staff yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum semua. Saya nak memberi cadangan saya tentang mempelbagaikan Kancilicious punya topping yang baru, iaitu dengan memberikan sedikit kelainan pada produk keluaran syarikat kita. Seperti yang kita sedia maklum, ada pelbagai topping yang telah digunakan. Contohnya macam KitKat, Kinder Bueno, Oreo dan sebagainya. Jadi untuk berikan sesuatu keunikan pada topping kita tu, kita boleh gunakan coklat yang berlainan. Antaranya Toblerone, Hershey, Snickers, dan kita juga boleh letakkan cookies sebagai topping. Seterusnya, bila kita buat sesuatu yang berbeza dari syarikat lain, ianya akan menarik minat para pelanggan lah untuk mencuba keluaran terbaru dari syarikat Kancilicious itu sendiri. Okey, itu je cadangan saya dari segi penambahan topping.
Okay, boleh saya bentangkan cadangan saya? Okey, terusnya kita sambung dengan style seterusnya. Okay, malam ni saya nak bentangkan tentang kita punya packaging. Okay, first of all packaging kita kena minimize kan sebab since kita tahu customer kita ni semua daripada online platform. So kita nak buat packaging yang senang untuk kita buat travel and senang untuk kita makan. Okay, kita ada dua option untuk buat packaging. Okay, satu option first kita akan buat clear design. Option kedua kita boleh buat color design. Untuk clear design kita boleh nampakkan kita punya produk kat dalam. And then untuk color design kita akan ikut flavor punya color. For example kita punya flavor strawberry, kita buat packaging color pink. Untuk coklat, of course kita pakai coklat kan. And then kita kena asingkan kita punya flavor dengan kita punya topping. Maksud dia kita jangan campurkan sekali kedua-dua bahan ni dalam satu bekas sebab kita nak jaga quality produk. Lagipun kita nak post benda ni, so kita nak jaga quality produk dengan cara kita asingkan flavor dengan topping. So benda tu tahan lama and then benda tu tak mengembang, tak rosak lah. And kita akan provide mini spoon dalam sudu kecil dalam kita punya packaging sebab kita nak travel nanti takkan kita nak cari sudu kat sana sini kan. Okay. So kita kena bagi juga sudu. Lepas tu kita buat packaging ni kita nak kita be customer fun tau. Macam selalunya kita tengok most of the company buat Chocoja ni dia pakai bubuh sekali, topping bubuh sekali, flavor apa semua and then kita ada various flavor. So saya rasa kalau kita buat packaging macam ni customer lagi okay kot, lagi suka kot dengan kita punya packaging. So kalau nak bagi pendapat antara dua option ni bolehlah staff yang lain bagi pendapat nak buat yang clear design ataupun nak buat yang color design. Okay, itu je daripada saya. Saya nak bagi cadangan boleh tak? Boleh. Okay, tadi Okay, ada silakan Syafina. tadi ada cakap pasal asingkan topping dengan perisa kan? Okay, pada saya lah kalau asingkan perisa tu mungkin boleh, tapi kalau topping tu saya rasa macam boleh letak sekali je. Tak dia balik kita kos untuk asingkan packaging kan nanti lain-lain kan? Okay, kalau macam tu kita boleh pertimbangkan yang tu. Okay, untuk yang packaging tu saya setuju yang dekat packaging yang colourful tadi tu ikut perisa. So macam mana yang lain? Saya pun begitu, setuju dengan packaging colourful tu. Saya pun setuju sebab nampak lebih unik lah, so orang akan beli berat tu. Okay, thank you. Okay, terima kasih Alia. Okay, bagi pendapat saya, idea dia agak menarik untuk buat topping dan packaging yang menarik. Seperti contoh, kalau perisa kita coklat, kita membuat colour packaging tu berwarna coklat lah, berwarna brown. Manakala kalau perisa dia strawberry, kita membuat colour strawberry. Satu lagi, mengasingkan topping dengan flavor dia untuk memberi dia lebih tahan lama semasa postage ataupun semasa penghantaran. Okay, idea yang bagus. Terima kasih Alia. Okay, apa pendapat anda semua tentang idea-idea yang telah diberikan semua tu? Bagi saya,
dengan cadangan semua tu boleh diguna pakai untuk menambah baikkan syarikat kita. Ada sebarang cadangan lain daripada staff lain? Saya ada cadangan. Cadangan lain. Sila teruskan. Okay, sila teruskan. Okay. Sehingga saya mula cadangan dan idea saya tu tuan-tuan. Okey, semenjak muncul virus COVID-19 ni, kita tahu penyakit ini memberi kesan negatif kepada kita semua. Okey. Bukan itu saja, wabak ini juga menjejaskan ekonomi negara, apatah lagi perniagaan kecil seperti kita. Dan saya percaya ramai yang hilang pekerjaan, pendapatan berkurangan. Saya membuat sedikit kajian dan mendapati banyak syarikat dan perniagaan makin merosot. Jadi saya mencadangkan kita sebulat suara membincang tentang harga supaya kita dapat melariskan pengeluaran kita. Okey. Bukan mudah untuk kita menurunkan harga. Jadi saya cadangkan kita turunkan sedikit harga berbanding daripada harga biasa. Ini kerana ramai yang mengalami kemerosotan pendapatan. Okey, harga sebenar kita ialah RM15. Betul? Dan saya cadangkan kita turunkan sehingga RM13. Di mana kita kurang RM2 lah daripada harga biasa. Kita tidak mahu harga yang terlalu rendah sehingga memberi masalah kepada ejen kita. Tambahan pula, permintaan meningkat dengan begitu mendadak. Harga yang saya cadangkan ini bukan saya saja, sebaliknya membantu orang lain yang kurang kemampuan dalam masa yang sama untuk mengelakkan kerugian syarikat kita. Okey, kita sudah membuat banyak perancangan untuk melariskan produk. Mungkin idea saya ni dapat dipertimbangkan dan untuk melariskan produk kita ini. Mungkin juga idea saya ini boleh digunakan pakai untuk memajukan. So, apakah anda fikirkan tentang harga yang saya cadangkan? Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, saya nak berberi cadangan sikit. Boleh? Silakan. Okey, pada pendapat saya lah, harga tu mengikut harga sekarang kita boleh turunkan sikit harga lagi, macam RM13 kita boleh convert ke RM10 untuk mengurangkan lagi kita punya harga untuk jual kepada customer. Ya Allah. Saya rasa idea yang Aiman katakan tu benar juga, sebab bila RM13 rasa macam terlalu main sikit. Mungkin kita boleh kurangkan lagi sehingga jadi RM10. Apa kata yang lain? Saya setuju dengan cadangan Aiman. Sebab dengan harga tu Saya setuju. yang boleh beli. Setuju. Okey, terima kasih Ayah juga Izwan telah memberi cadangan. Okey, bagi pendapat saya, cadangan tu agak bernas kerana kita tahu pada musim COVID ini ramai yang kehilangan pendapatan dan ramai juga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID ini. So dengan itu kita tahu bahawa dia orang kekurangan wang dan mengalami bajet agak lari lah. So dengan penurunan harga ni dapat membuat kita untuk menarik mereka produk kita dengan harga yang lebih murah. So terima kasih Zuan atas cadangan itu. Okey, kesimpulannya semua cadangan yang diberikan oleh anda semua amat baik dan bernas. Cadangan-cadangan ini boleh digunakan pakai untuk kita buat penambahbaikan kepada syarikat kita, iaitu Crunchlicious. So terima kasih kepada semua yang hadir pada meeting pada malam ini, dan kita sudahi meeting kita malam ini dengan surah Wal-As, dan terima kasih. Selamat malam. Terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih semua. Terima kasih. Malam. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Amin.